Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha penganjur program kita pada malam ini, tuan-tuan sidang hadirin, bakal jenazah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini saya boleh datang ke Kuantan ini di Damansara. Saya ingat Damansara dekat Kuala Lumpur. Rupanya dekat Kuantan pun ada Damansara. Alhamdulillah. Tajuk ceramah saya yang berkenaan dengan hijrah. Tuan-tuan, Nabi SAW ada bersabda. Apa kata Nabi? Qala Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi illa jihad wa niyah, atau kama qala. Tak ada lagi hijrah lepas pembukaan kota Mekah kecuali jihad dan niat. Tuan-tuan, hijrah ini adalah satu perubahan ataupun perpindahan yang Nabi SAW bawa. Nabi, tuan-tuan, kalaulah Nabi tak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, membawa risalah Islam, mungkin Islam ni tak sampai kat kita. Tetapi pengorbanan para sahabat, kalau tuan-tuan nak tahu, hampir 100,000 para sahabat. Banyak yang mati bukan di Madinah dan di Mekah. Banyak yang mati di luar daripada kota Mekah dan Madinah. Tariq bin Ziyad, tuan-tuan, sampai ke Spanyol, Spain. Abu Musa Asy'ari mati di Istanbul, di Turki. Banyak di kalangan para sahabat yang mati di luar. Contohnya Bilal bin Rabah mati di Damsyik, di Syria. Hampir 40,000 para sahabat mati di Jordan ketika, tuan-tuan, dalam satu peperangan mereka balik kerana kena penyakit taun. 40,000, tuan-tuan, di Jordan. Ramai para sahabat mati kerana apa? Kerana berhijrah menyampaikan Islam. Begitu juga para tabi'in sampai kepada Indonesia. Kemudian dibawa Islam ini sampai ke Malaysia. Alhamdulillah, kita di Kuantan ini di antara orang-orang yang menerima hidayah Allah Islam. Tuan-tuan tahu atau tidak, Islam ini sampai di manakah yang paling awal? Di Terengganu, tuan-tuan. Ada batu bersurat Terengganu. Kemudian tersebar sampai ke Kuantan dan sebagainya. Kalaulah Islam, tuan-tuan, tak sampai kat sini, mungkin di Damansara ni tak ada surau, tuan-tuan, tak ada masjid. Mungkin ada Wat Siam ataupun ada kuil. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, dalam YouTube saya cerita. Saya bukan orang Melayu. Muka nampak macam Melayu. Saya keturunan Siam. Nah, keturunan Siam daripada Naratiwat. Nama saya Abdullah Khairi bin Haji Harun. Haji Harun bin Haji Syafi'i. Haji Syafi'i bin Haji Awang Muhammad. Haji Awang Muhammad bin Haji Ishaq. Haji Ishaq bin Tok Mengketi. Tok Mengketi bin Vijot. Keturunan Siam, tuan-tuan. Perut hijau ke biru saya pun tak tahulah. Tapi rasa-rasa hijau kot, tuan-tuan. Saya keturunan Siam. Nenek saya masuk Islam, nama Abdul Rahman. Alhamdulillah lah. Kalau nenek saya tak masuk Islam, mungkin nama saya bukan Abdullah Khairi. Nama saya Songsak Predik. Adik-beradik bonsak bosana yang main badminton tu. Tetapi kerana nenek saya masuk Islam, nama saya Abdullah Khairi. Maksud dia hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku lah. Tak ada orang lain lah, tuan-tuan. Alhamdulillah, saya dapat Islam warisan daripada nenek saya. Alhamdulillah, tuan-tuan. Kalaulah saya, tuan-tuan, tak Islam, nenek saya tak Islam, mungkin saya hari ni bukan pakai jubah. Bukan pakai jubah macam ni, tuan-tuan. Bukan pakai kupiah putih. Tuan-tuan tahu pakai apa? Yang warna oranye tu. Dia tak jahit macam kain ihram, tuan-tuan. Dia pusing-pusing, lepas tu letak atas bahu. Lepas tu dekat dahi ada 3 line. Tok Sami, tuan-tuan. Tapi kerana Nabi Muhammad, saya Islam. Alhamdulillah. Tu yang kata rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan Muhammad rahmat. Rahmat macam mana? Kita dapat Islam dan dapat iman. Jadi bersyukurlah, tuan-tuan orang Pahang ni, kerana Islam sampai kat sini.
Kalau tidak, tuan-tuan, bagaimanakah kita penghujung hayat kita? Mungkin neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, sebab itu Nabi kata, lepas daripada pembukaan kota Mekah tak ada lagi jihad, tak ada lagi hijrah, kecuali jihad dan niat. Jihad tu apa? Banyak orang kata bila jihad kita lawan musuh. Sebenarnya jihad, tuan-tuan, kata ulama, min syarri ilal khair, daripada benda buruk kepada baik. Itu di antara jihad. Itu di antara juga hijrah. Sebab itu jihad ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, khalifah yang pertama kerajaan Islam, dia kata apa ketika dilantik menjadi khalifah? Inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum, fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni, wa in ra'aitumuni ala batil fasaddiduni. Dia kata, aku dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu. Aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Jika sekiranya aku buat betul, maka ikut aku. Kalau aku buat salah, maka lawan aku, tentang aku, jangan ikut aku. Kemudian dia sambung, barang siapa sesuatu umat meninggalkan jihad, Allah akan datangkan bala umum. Sebab itu tuan-tuan, para sahabat, mereka berjihad sungguh. Mereka tinggalkan Madinah dan Mekah semata-mata untuk berjihad. Kalau tuan-tuan tengok di antara para sahabat, nama Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni seorang anak muda. Anak muda yang Tuhan bagi hidayah kepada dia. Sebab hidayah ni, tuan-tuan, jangan tuan-tuan kata saya belum sampai hidayah. Hidayah ni, tuan-tuan, ialah petunjuk yang Allah beri kepada orang kafir kepada Islam. Itu hidayah. Kita disebut sebagai taufik. Taufik ialah dorongan yang Allah bagi kepada orang Islam untuk buat ibadat. Itu namanya taufik. Hidayah ni Allah sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi aku Allah bagi hidayah pada siapa dikehendaki. Sebab tu tuan-tuan, bila kata hidayah, Allah bagi hidayah kepada Mus'ab bin Umair. Dia terima Islam. Bila terima Islam, tuan-tuan, dia di antara anak muda, bapa dia, mak dia orang kaya. Orang kaya, tuan-tuan, jutawan. Alhamdulillah, bila kaya, tuan-tuan, dia terima Islam, ayah dia, mak dia tahu. Ayah dia, mak dia bukan Islam. Maka ayah dia buat macam mana? Ayah dia tarik peruntukan yang diberi. Sebab Mus'ab ni, bila dia, tuan-tuan, sebelum Islam, mak ayah dia bagi semua yang dia nak. Baju dia pakai cantik, tuan-tuan. Dia pula segak. Bila dia jalan di kota Mekah ni, anak-anak gadis tengok bau wangi. Bila dia jalan tu, semua anak gadis mengintai-ngintai. Fiwit. Oh, segak, cantik. Minyak wangi dia tu, pagi lain, petang lain. Baju, pagi lain, petang lain. Punya segak, tuan-tuan. Apabila dia menerima Islam, ditarik balik segala peruntukan BRIM. BRIM keluar awal, tuan-tuan. BRIM ditarik balik, tuan-tuan. Bila tarik balik, dia kata nak tariklah. Aku tak kisah. Yang penting aku dah dapat hidayah, aku pegang agama yang dibawa oleh Muhammad. Tuan-tuan, akhirnya apa yang dibuat, ditarik balik. Bila ditarik balik, ketika mana, tuan-tuan, dah tarik balik, dia dihantar oleh Nabi berhijrah ke Madinah. Dialah orang yang pertama, tuan-tuan, dihantar oleh Nabi untuk menyampaikan Islam kepada penduduk Madinah. Dia orang muda yang diberi ilmu, tuan-tuan. Hebat. Bila dia menyampaikan Islam, tuan-tuan tahu kata tidak? Ketika berlaku peperangan Uhud, Mus'ab lah orang yang kehadapan untuk berjuang. Pernah satu ketika Nabi panggil para sahabat bersyuarat. Tiba-tiba Mus'ab masuk, tuan-tuan, dalam keadaan baju dia terkoyak ni. Orang kata tak elok lah, tak cantik. Nabi tengok, tuan-tuan, Nabi menangis. Nabi kata, wahai Mus'ab, ketika kamu sebelum Islam, kamu segak tampan. Bila lalu di pasar-pasar, anak gadis mengintai. Cantik segak kamu. Kamu terima Islam, compang-camping kamu. Baju pun koyak. Dia kata apa? Ya Rasulullah, walaupun pakaianku tak cantik, ya Rasulullah, aku sayang kamu, ya Rasulullah. Tuan-tuan, dia sayang Nabi, tinggal segala-galanya. Walaupun, tuan-tuan, mak ayah dia tak bagi bantuan, dia tetap dengan Islam. Alhamdulillah, dalam peperangan Uhud, Mus'ab berjuang. Bila berjuang, tuan-tuan, dia gugur syuhada dalam peperangan Uhud. Bila dia mati, tuan-tuan, apa yang berlaku? Tuan-tuan tahu atau tidak?
Mus'ab ni bila dia gugur, para sahabat bila selesai peperangan, para sahabat akan cari mana sahabat yang meninggal. Bila cari, mereka ke bumi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang yang mati syahid tak perlu dikapankan, tak perlu disembahyangkan, cukup bungkus kemudian tanam. Jadi habis semua sahabat ambil tanam sampai dekat mayat Mus'ab tuan-tuan. Mereka cari kain tak ada. Lalu mereka jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat ya Rasulullah. Kami dah ke bumi sahabat yang lain, semua dah siap elok. Tapi sahabat ni ya Rasulullah, kami tak ada kain dah ya Rasulullah. Ada satu selimut aja. Bila kami selimut dia di kepala, kakinya terbuka ya Rasulullah. Kami tutup kaki, terbuka kepalanya. Kami nak buat macam mana ya Rasulullah? Lalu Nabi pergi tengok, rupanya mayat itu, syuhada itu ialah Mus'ab bin Umair. Tengok tuan-tuan, Nabi menangis. Lalu sahabat pun menangis. Sahabat kata, ya Rasulullah, nak buat macam mana nak ke bumi? Mayat Mus'ab bin Umair ni dah tak ada kain ya Rasulullah. Lalu Nabi kata apa? Wahai sahabat-sahabatku, kebumilah Mus'ab ini dengan kepalanya, kamu tutuplah dengan kain tersebut. Lalu mereka tutup. Lalu sahabat tanya, kakinya ya Rasulullah, nak buat macam mana? Lalu Nabi kata, kakinya kamu tutuplah dengan daun-daun kayu yang terdapat di sebelah Mus'ab. Mus'ab anak muda, nak kepada Islam, mati di kebumi dengan kepalanya ditutup dengan kain, kakinya dengan daun-daun kayu, tetapi dia jamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Wahai tuan-tuan yang duduk di Kuantan, walaupun kita ini di kebumi dengan kain yang cantik, dengan minyak wangi dan sebagainya, tapi belum tentu kita untuk masuk syurga Allah kalau kita tak pegang Islam ini dengan sebenar-benarnya. Sebab itu tuan-tuan, para sahabat berjihad sungguh. Di antara lagi apa dia? Hanzalah kalau dalam cerita tuan-tuan, pagi dia berkahwin dengan isteri dia, malam tiba-tiba terdengar hayya 'alal jihad, seruan jihad. Hanzalah bangun tuan-tuan daripada katilnya, pegang senjata, pakai baju besi, naik kuda, terus pergi bersama Nabi, terus berjihad. Bila berjihad tuan-tuan, tiba-tiba didapati Hanzalah gugur sebagai syuhada. Para sahabat cari mana mayat yang meninggal sebab nak ke bumi. Tiba-tiba tuan-tuan sampai dekat mayat Hanzalah, mereka nampak awan hitam. Awan itu turun air satu-satu seperti mana hujan, membasahi akan mayat Hanzalah. Mayat yang lain tak ada, tapi mayat Hanzalah ini dibasahi oleh air daripada awan tu, hujan turun. Maka Nabi tuan-tuan, para sahabat pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ada satu mayat ya Rasulullah. Bila kami nak ke bumi dia, air turun daripada langit ya Rasulullah, membasahi akan tubuhnya. Nabi pergi tengok mayat tersebut ialah Hanzalah tuan-tuan. Bila tengok mayat tu Hanzalah, Nabi tahu Hanzalah baru kahwin. Nabi pergi cari akan isterinya. Bila dah jumpa tuan-tuan, Nabi tanya, wahai isteri Hanzalah, apa yang dibuat oleh Hanzalah? Lalu kata isterinya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada perkara yang tak elokkah suamiku buat? Dia kata, tak, apa yang kamu buat dengan isteri kamu, dengan suami kamu? Tak ada apa ya Rasulullah, aku pun baru kenal dia, baru kahwin, tapi aku nak bagi tahu kamu ya Rasulullah. Dia pun dalam keadaan malu. Semalam kami bersama ya Rasulullah, tiba-tiba dengar hayya 'alal jihad, seruan jihad. Bila dengar seruan jihad, suami aku terus bangun, capai pedang, baju besi, naik kuda, terus bersama kamu. Ya Rasulullah, suami aku belum sempat mandi wajib. Rupanya Hanzalah belum sempat mandi wajib. Bila belum sempat mandi wajib, rupa-rupanya tuan-tuan, Allah menghantar mayat Hanzalah dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, dihantar air untuk memandikan mayat Hanzalah. Hebatnya tuan-tuan. Sebab apa? Sahabat ni berjuang untuk berjihad, takut bala umum. Sahabat berjuang sungguh. Cuba tuan-tuan tengok dalam peperangan Uhud. Nabi dalam peperangan Uhud, saya cerita dalam YouTube, tuan-tuan mungkin pernah dengar. Nabi berjuang tuan-tuan, dalam peperangan pertama sahabat menang. Bila sahabat menang tuan-tuan, tiba-tiba datang musuh daripada sebelah Bukit Uhud. Bukit Uhud ni ada macam tu. Belah sini para syuhada. Kalau tuan-tuan pergi, tempat syuhada sekarang bukan tempat yang asal. Tempat itu digali semula di zaman Saidina Umar. Kerana apa? Zaman Saidina Umar berlaku banjir tuan-tuan.
Bila dah air tu dah surut, tiba-tiba mayat para syuhada yang 70 orang dibawa oleh air. Mereka nampak tuan-tuan mayat tersebut dalam keadaan luka dan berdarah lagi. Masih elok, lalu dikebumi semula oleh Saidina Umar di tempat yang ada sekarang. Tuan-tuan, datang Khalid Al-Walid, masa tu bukan Islam, serang. Bila serang tuan-tuan, Nabi tuan-tuan jatuh dalam satu lubang yang digali oleh musuh. Bila jatuh tuan-tuan, para sahabat tuan-tuan buat macam mana sayang Nabi? Mereka keliling lubang tersebut. Jadi musuh panah tuan-tuan, mereka jadikan belakang mereka sebagai benteng untuk pertahan Nabi. Ada di kalangan para sahabat, belakang mereka seperti mana bulu-bulu landak. Penuh ni. Bila dah penuh, akhirnya gugur syuhada. Ganti sahabat yang lain. Kena lagi, gugur. Ganti lagi. Bila ganti tuan-tuan, akhirnya Nabi dalam lubang tu, Nabi patah gigi ni. Patah gigi. Bila patah gigi, musuh datang tuan-tuan nak bunuh Nabi. Nabi ada perisai. Dipukul perisai, Nabi tepis. Tiba-tiba perisai tu pecah. Bila pecah tuan-tuan, datang sahabat bunuh musuh tersebut. Bila perisai ni pecah, perisai yang pecah tadi, sepihan besi kena dahi Nabi. Sahabat tengok-tengok di dahi Nabi ni berdarah. Ada seorang sahabat, ini mutawatir, namanya tuan-tuan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni tengok-tengok di dahi Nabi ada besi. Tuan-tuan tahu dia buat macam mana? Dia guna tangan, dia tarik. Bila tarik, Nabi makhluk Allah sakit tuan-tuan. Bila Nabi sakit, kita kalau pegang tarik sakit, kita buat macam mana? Kita guna mulut kalau masuk selumbar, betul tak? Tarik tak boleh, tarik tak boleh. Tuan-tuan guna mulut. Betul tak? Kan? Kalau tak boleh juga guna mulut, tuan-tuan guna apa? Ketip kuku, betul tak? Ketip kuku. Zaman Nabi tak ada ketip kuku. Jadi pakai mulut lah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas guna mulut dia. Dia tarik besi tu. Bila tarik tuan-tuan, dikatakan Sa'ad ini bila tarik, gigi dia patah. Patah tuan-tuan, bila patah ni, gusi dia berdarah. Ada lagi, dia tarik, patah lagi, berdarah gusi dia. Ada lagi, dia tarik, patah lagi, berdarah gusi dia. Bila berdarah, Nabi tengok Sa'ad, Nabi kata, wahai Sa'ad, kamu tak sayang gigi kamu ke ya Sa'ad? Apa Sa'ad kata? Ya Rasulullah, aku lebih sayang kamu ya Rasulullah daripada gigiku yang patah ini ya Rasulullah. Kita hari ni sakit gigi tak datang dengan ceramah walaupun duduk sebelah surau. Allah tuan-tuan, tu pun rasa aku jamin syurga. Syurga apa? Duduk sebelah surau pun tak datang tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni bila dah berdarah, ada seorang sahabat nama Malik bin Sinan. Malik ini ialah bapa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang banyak merawi hadis. Bila berdarah tuan-tuan, Malik tengok, Malik bukan lap dengan tisu, bukan lap dengan kain. Malik ni buat macam mana? Dia letakkan mulutnya dekat dahi tersebut, dahi Nabi. Bila dia letak tuan-tuan, darah tadi keluar, dia hisap darah tersebut. Darah tu keluar, dia hisap. Bila dia hisap, darah tu penuh dalam mulut Malik bin Sinan. Bila darah tu penuh, kalau saya nak buat apa? Kalau tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan akan luah. Tapi Malik tak luah tuan-tuan. Darah Nabi berada dalam mulut Nabi. Dia telan darah tersebut. Bila dia telan darah tersebut, Nabi tengok. Nabi kata apa? Barang siapa yang darahnya bertemu dengan darahku, Allah akan haramkan darahnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, para sahabat berjuang sungguh jihad. Sebab apa? Mereka takut bala umum. Sebab tu tuan-tuan ingat tak peristiwa 10 Muharram? Selepas sahabat, para tabi'in, kemudian sampai kepada para follower, pengikut Nabi. Berlaku tahun 1947. Tuan-tuan tahu tak tidak? Di Mesir. Masa tu tuan-tuan 10 Ramadan. Dipimpin oleh gerakan Islam. Nama apa gerakan Islam? Gerakan Islam ini dipimpin oleh Hassan Al-Banna. Namanya Ikhwanul Muslimin. Pada tanggal 10 Ramadan tuan-tuan, masa tu tuan-tuan, Israel telah menawan Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai tuan-tuan penuh dengan plutonium. Plutonium ni tuan-tuan, kalau sebesar penumbuk saya ni, kalau dia diletupkan, satu kuantan hancur mati. Ni plutonium radioaktif. Israel tawan. Bila tawan tuan-tuan, mereka buat kubu dekat Semenanjung Sinai. Kubu itu diberi nama Barlif. Kubu ni tuan-tuan, di bawahnya ialah pasir. Kemudian diletak batu.
Lepas batu diletakkan tanah liat. Lepas letak tanah liat, diletakkan tuan-tuan pasir lagi. Jadi pasir, tanah liat, konkrit di bawah kubu mereka. Bila tentera Mesir dipimpin oleh Jamal Abdul Nasir, presiden masa tu, tembak dengan peluru berpandu masuk dalam pasir, pasir absorb the vibration, akan serap gegaran. Tembak tak jadi apa, tembak berlepup, tembak tak jadi apa. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka masukkan dalam terusan Suez 11,000 kilovoltan elektrik letak. Jadi siapa yang lalu, hancur. Kapal lalu, hancur tuan-tuan. Tak boleh nak buat apa. Masa itulah tuan-tuan, Hasan Al-Banna dengan gerakan Ikhwan Muslimin, dia buat mesyuarat. Bila buat mesyuarat, dia kata 10 Ramadan, siapa di kalangan kamu yang berani pergi dekat terusan Suez yang ada elektrik ini, turun, potong kabel. Ada seorang hamba Allah nama Abu Bakar Redha. Abu Bakar Redha ni tuan-tuan, bila dia kata kamu, dia angkat tangan, saya sanggup. Dia bawa hampir 4 orang. Dia bawa tuan-tuan, dia bukan besar mana pun, kecil aja. Kira pengungsi kita besar lagi tuan-tuan. Dia kecil ya. Dia pergi dekat tepi terusan Suez 10 Ramadan, malam tu dia bermunajat kepada Allah. Dia bermunajat kepada Allah selama 4 jam. Tahajud 4 jam, zikir 4 jam. Dah habis 4 jam, dia kata, salah seorang daripada kita terjunlah ke dalam terusan Suez ini, potong kabel. Dia kata salah seorang, rupanya 4 orang terjun. Terjun tuan-tuan, dengan izin Allah, elektrik 11,000 kilovoltan tak jadi apa. Sebab apa? Sebab orang yang yakin dengan Allah, Allah bagi pertolongan. Akhirnya mereka berenang dalam terusan Suez yang ada elektrik tu. Pakak berenang, kuat lentang, kuat dada-dada, kuat dada, kuat kupu-kupu. Dah berenang, masuk dalam, potong kabel. Bila potong kabel, tuan-tuan, air terusan Suez dah tak ada dah. Tak ada elektrik. Akhirnya bila bangun pagi tuan-tuan, tentera Mesir belah sana, sini tentera Ikhwan. Jeneral ni bangun-bangun, pegang-pegang, elektrik tak ada. Lalu mereka kata, dah tak ada elektrik, serang. Mereka serang. Bila serang tuan-tuan, kubu Yahudi ni duduk di atas. Jadi mereka tengok serang, mereka tentera Mesir serang, mereka tembak dengan peluru berpandu. Tembak, boom, tembak machine gun, mati habis. Bila mati habis, Jeneral Mesir yang masa tu presidennya Jamal Abdul Nasir pergi jumpa Abu Bakar Redha. Wahai Abu Bakar, macam mana kamu boleh potong kabel elektrik yang 11,000 kilovoltan ni? Kami nak tembusi kubu ni tak boleh. Kamu buat macam mana? Cuba tuan-tuan tengok. Boleh tanya pula kepada ustaz yang biasa. Abu Bakar Redha kata, sekejap, aku nak balik, nak rujuk Tok Guru. Kalau Tok Guru bagi keputusan, insya-Allah esok aku datang. Tuan-tuan bayang tengok, masalah tentera rujuk dekat Tok Guru. Tok Guru tahu apa? Betul tak? Ni rujuk Tok Guru. Rupanya Tok Guru ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupa tuan-tuan, orang-orang alim ni dia ada hubungan dengan Allah. Akhirnya masa tu pergi jumpa tuan-tuan Syekhul Azhar. Waktu pagi tuan-tuan. Sampai-sampai dia orang ketuk pintu, Syekhul Azhar ni sedang bermunajat kepada Allah. Masuk, dia kata, kenapa nak jumpa saya? Kami dah potong kabel 11,000 kilovoltan, sekarang dah potong. Alhamdulillah tak ada kesan elektrik. Sekarang ada tembok. Tembok ini susah nak tembusi. Macam mana Tok Guru nak buat macam mana? Kalau saya kata apa? Balik dulu. Esok jumpa saya. Malam tu start kereta belah. Balik Penang tuan-tuan. Ini tak, dia kata apa? Kamu balik dulu. Selepas subuh datang jumpa saya. Rupanya tuan-tuan, bila sahabat ni Abu Bakar Redha dan beberapa orang balik, Syekhul Azhar ini munajat kepada Allah. Syekhul Azhar sekarang tak boleh pakai tuan-tuan. Semua penyokong kerajaan. Yang ni memang sokong tak sokong, berani punya. Dia berani buat keputusan. Akhirnya dia munajat kepada Allah. Munajat sungguh. Bila munajat, tengah munajat tu, tiba-tiba tertidur. Ni, tengah munajat tertidur. Jadi kalau dengar ceramah tidur tu biasa. Tengah munajat tidur. Kan? Jadi tengah duduk tidur tu, tiba-tiba dia mimpi Nabi datang. Istabdil ma. Istabdil ma. Istabdil ma. Nabi kata apa? Ganti dengan air. Ganti dengan air. Ganti dengan air.
Terus dia terdengar azan subuh, dia terjaga. Bila terjaga, Nabi datang bagi tahu ganti dengan air. Bila ganti dengan air, tuan-tuan, lepas subuh dia tunggu. Abu Bakar Redha datang dengan 3 orang pengikutnya. Tok Guru, macam mana Tok Guru? Tok Guru kata, kamu balik, ganti dengan air. Bila kata ganti dengan air, tuan-tuan, Tok Guru, alim ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama waris Nabi, tuan-tuan. Ulama ni waris Nabi, ada hubungan dengan Allah. Saya cerita sebelum saya habiskan cerita ni. Pernah pada tahun 2009, saya dijemput oleh satu pertubuhan kaum wanita di Kuala Terengganu untuk berceramah selama 3 jam, tuan-tuan. Kebanyakan kaum ibu dengan anak-anak. Saya ceramah 3 jam dalam equestrian kuda. Dah hampir 3 jam menangis habis. Orang perempuan senang menangis. Tengok gambar Hindustan pun menangis. Orang lelaki susah. Dia kadang-kadang kita cerita sedih, dia menangis. Tapi air mata tak keluar. Kontrol. Hinguih masuk mulut dah, tuan-tuan. Tu biasa. Pernah ni saya baca khutbah di Sarawak baru ni. Di Dataran Ilmu. Sarawak boleh masuk, tuan-tuan. Radio pun boleh masuk Sarawak. Tapi Malaysia tak boleh masuk. Tak boleh masuk. TV tak boleh langsung, tuan-tuan. Tak boleh, tuan-tuan. Ni Kuantan macam mana dapat permit tahu. Aku pun heran ni. Ya, hebatlah, tuan-tuan, jangan susah hati. Malam ni saya tak ceramah politik. Jangan susah hati untuk malam ni. Malam lain belum tentu, tuan. Di Sarawak. Sampai, tuan-tuan, dia orang jemput baca khutbah. Di satu masjid ni selalu hadir 4,000 orang. Tiba-tiba malam khutbah hari Jumaat tu selalu hadir 400 orang. Hari tu hadir 4,000 orang. Yang datang tu semua pengarah IPD, pengarah Politeknik, pengarah maktab, pengarah JPN, pengarah semua. Sebab nak dengar Ustaz Abdullah Khairi berkhutbah. Saya sampai mufti terus jumpa saya. Ustaz dapat baca khutbah? Ya. Ustaz nak baca khutbah, Ustaz jangan sebut 9 perkara. 9 perkara, tuan-tuan. Nak saya sebut tak? Sebut no? Yang pertama, jangan sebut Najib Tun Razak. Ni saya habaq ni, bukan sebut habaq. Yang kedua, jangan sebut Rosmah Mansor. Yang ketiga, jangan sebut 2.6 bilion. Yang keempat, jangan sebut 1 MDB. Yang kelima, jangan sebut PKFZ. Semua ni 9 perkara. Saya kata, Tuan Mufti, saya bukan ahli politik. Saya penceramah, pendakwah bebas. Saya tak sebut dah. Jangan susah hati. Ustaz jangan sebut, jangan sebut. InsyaAllah. Saya pun lepas, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Saya pun ambil mic. Mufti tengok. Saya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bagi salam macam tu, dia telan air liur tak masuk, tuan-tuan. Dia takut saya sebut politik. Saya pun lepas itaqullah, tuan-tuan, khutbah saya tak ada politik. Tuan-tuan jangan susah hati. Tu dalam khutbah boleh sebut macam tu, tuan-tuan. Lepas tu saya cerita satu-satu, tuan-tuan. Masa tu dekat dengan Hari Raya Aidul Adha. Cerita tentang pengorbanan Nabi, cerita tentang orang yang mati di Mekah. Saya duduk di atas, saya tengok semua menangis. Tapi orang lelaki biasalah, kakak makcik, dia orang menangis kontrol. Ni orang lain menangis, dia tak menangis. Air mata tak keluar, hinguih masuk dalam mulut dah, tuan-tuan. Orang lelaki susah, tuan-tuan. Tapi kita boleh nampak atas tu ada yang menangis, ada yang tahan, ada yang muka macam jebon. Semua ada, tuan-tuan. Tapi kita nampak. Tapi alhamdulillah, bila menangis, saya habis khutbah, saya turun. Nak tahu menangis tak menangis? Ketika mana Bilal nak iqamat, dia pegang tu, tuan-tuan, mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air mata tak keluar, hinguih keluar, tuan-tuan. Jatuh atas mikrofon. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu saya tengok ni hinguih penuh. Lepas tu, nah ustaz, saya Allah. Lah kali saya buka yang hitam tak bulu, tuan-tuan, tak tepi, tuan-tuan. Nak menunjuk kata alhamdulillah. Orang lelaki ni menangis, tuan-tuan. Cuma dia tak nak tunjuk, tuan-tuan. Begitulah, tuan-tuan,
Saya pergi ceramah ni, menangis muslimat ni. Memang muslimat senang menangis, termasuk anak-anak. Bila menangis tuan-tuan, habis dalam tu ada isteri bekas menteri besar. Bekas menteri besar, isteri dia jumpa saya, Ustaz bagi esok datang rumah saya ya. Saya nak jamu makanan pagi, sarapan pagi. Saya pun tunggulah lepas semayang subuh. Ingat nak ambil pukul 7. Rupanya pukul 9 baru datang ambil. Kita lapar tak kira dah tuan-tuan. Duduk dekat ladang kuda kan. Aku tengok kuda pun nampak sedap tuan-tuan. Lapar tak kira ni. Bila nak datang ni kan. Allahu Akbar. Tengok pukul 9 datang. Driver datang ambil. Driver pun cakap pun tidak. Senyap je. Kau nak tanya, Ustaz makan tak lagi? Tanya pun tak. Kita takkan nak beritahu. Lapar lah bro. Takkan nak beritahu. Macam malam ni lah. Tak makan lagi ni. Ada. Kan? Allah lapar. Dia pun tak tahu lah. Allahu Akbar. Ustaz ni kadang untung tuan-tuan. Kadang-kadang ni macam ni nampak jubah cantik ni. Sponsor tuan-tuan. Sponsor Imam Muda Hasan. Dia sponsor bagi saya. Jubah free tuan-tuan. Kadang-kadang pergi baru ni balik Mekah, orang bagi merch free, Mercedes. Baru ni makan. Saya makan baru ni dekat sini. Apa nama tempat tu? Kuala Terengganu. Makan. Pergi. Ustaz. Dia kenal. Saya bayar Ustaz. Saya tak kenapa bayar. Saya ada duit walaupun duit saya jatuh. Saya nak bayar ni, laku duit saya ni. Ustaz. Alah, untunglah Ustaz. Yang toki kedai tu, untunglah Ustaz, dia dah bayar. Saya kata memang untung. Dia bayar, dia dapat pahala di akhirat. Saya makan jadi tai. Mana untung? Dia tak betul lah, dia dapat pahala. Ustaz kenyang, memang kenyang kejap ya. Dia dapat pahala di akhirat. Ni malam ni tak makan lagi ni. Siapa nak bayar? Ada makan tu. Ada alhamdulillah. Lapar tak kira. Ada bawa ceramah terus tuan-tuan, korang ajar betul mengajar. Tidak bawa lah makan dulu. Turun naik pentas. Korang ajar betul berkursi. Tidak bagilah bawa dia. Mereka makan, korang ajar hamba. Aku ceramah hamba makan. Aku dah lapar. Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya ceramah, tunggulah. Dia bawa sampai rumah Tok Guru. Rupanya tuan-tuan, Tok Guru ni baru balik daripada Syria. Pukul 4 pagi tuan-tuan. Bila sampai tuan-tuan, saya disambut oleh Ustaz Khalil. Ustaz Khalil ni adalah anak Tok Guru. Dia tahu Ustaz Abdullah Khairi sila naik. Saya pun naiklah. Naik tuan-tuan. Tok Guru datang jumpa saya. Dia bekas Menteri Besar Terengganu. Pakai baju pagoda. Pagoda yang ada zip depan tu. Kemudian ni kain gajah duduk. Tuan-tuan mungkin mahal lagi gajah berdiri pak. Gajah duduk. Dalam hati saya garanti tak pakai spender. Takkan nak tanya Tok Guru pakai. Garanti tak pakai kan? Kan? Tok Guru sambut saya cium tangan. Bila cium dia tarik. Tengok orang alim. Orang alim ni tuan-tuan, bila kita nak cium tangan dia tarik. Ni ada di kalangan kita ustaz-ustaz. Bila nak cium tu, saya tengok ada juga anak murid kan. Agak-agak lah. Ni cium ni. Aku lemah perut lah tuan-tuan. Baru ni saya masuk tandas. Agak-agak lah nak hormat Tok Guru pun. Masuk tu keluar. Assalamualaikum Ustaz. Saya kata agak patut lah. Aku baru berak. Bagi salam, bagilah keluar dulu kan. Nak hormat pun agak patut lah. Ini saya nak cium. Dia tarik. Bila dia tarik, tuan-tuan macam mana? Nak raih Tok Guru, saya cium dahi dia. Pegang dahi dia, saya cium. Nak cium dahi Tok Guru, takkan dia nak tarik? Takkan kot. Nampak sangat teruk kan? Saya cium. Bila cium, Ustaz doa. Tak duduk, saya doa. Pukul 9.30 tuan-tuan, lapar tak kira ni. Sarapan pagi tak makan lagi. Allahu Akbar. Tengok. Tok Guru angkat. Dengan tangannya. Baru balik pada Syria 4 pagi. Ra'i saya. Saya ustaz biasa ya. Dia angkat tuan-tuan. Tengok dalam pinggan tu ada 4 bungkus nasi dagang. Kemudian air. Dia tahu ustaz minum. Makan dia kata. Saya pun kata makan terus lah. Ambil sebungkus. Dalam hati saya. Sebungkus aku. Satu lagi Ustaz Khalil. Satu lagi Tok Guru. Yang keempat aku juga. Lapar tuan-tuan. Lapar ni nampak ni. Sila. Saya pun makanlah.
Tok Guru baru balik dari Syria pukul 4 pagi tuan-tuan. Saya kata, Tok Guru tak makan kah? Ayah cik tak makan kah? Ustaz makanlah, makan. Saya pun makan. Makan separuh, duk nampak. Sebungkus lagi aku punya. Sebungkus lagi aku punya. Nampak? Elok separuh nak habis ya. Tok Guru tak makan kah? Dia baru balik dari Syria. Dia kata apa? Ustaz, saya puasa. Allah. Dalam hati sebungkus ni nampak. Pakai tak tambah dah tuan-tuan. Kita pun habis-habis. Tok Guru kata, sila tambah. Tak apa, kenyang dah Tok Guru. Kenyang apa? Dia puasa. Takkan kita nak tambah? Dah habis apa semua? Tok Guru bangun. Saya tanya Ustaz Khalil, Ustaz, Tok Guru selalu puasa kah? Dia baru balik dari Syria pukul 4 pagi tuan-tuan. Hari Isnin puasa lagi. Dia kata apa? Saya kenal ayah saya. Ayah saya tak pernah tinggal puasa sejak saya kenali hari Isnin dan Khamis. Allah. Tuan-tuan nak kawan dengan siapa? Kawan dengan Tok Guru lah. Kawan dengan ulama'-ulama'. Kawan dengan ustaz-ustaz. Sebab apa? Orang yang alim ni, kalau kita kawan, kita dapat juga. Ni tuan-tuan hari ni datang ni nampak. Datang, duduk kawan. Kita duduk dalam majlis ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah angkat darjat kita dengan ilmu kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih. Ni, Syekhul Azhar ni, bila kata istabdil ma', ganti dengan air. Tuan-tuan, Abu Bakar Redha balik, dia pergi cari lori Petronas. Bubuh air, bukan bubuh minyak, bubuh air. Bubuh air dah banyak dah. Kemudian bawa pergi dekat general tu, general tentera Mesir tadi. Sampai-sampai general ni tunggu-tunggu. Ingat nak bawa M16, nak bawa peluru berpandu, nak bawa mortar. Rupanya bawa tuan-tuan air dalam tangki. General ni gelak. Bila gelak tuan-tuan, dia kata, kamu senyap. Uskut, dia kata. Syuf, tengok aku. Tuan-tuan, ingat, tembok ini dibuat daripada konkrit, kemudian tanah liat, kemudian pasir. Bila buat daripada pasir, mereka tembak daripada hujung ke hujung. Tembak air, tembak tuan-tuan. Bila tembak, kena tembok tadi, pasir yang kena air turun ke bawah. Turun, bila turun, nampak tanah liat. Tembak lagi, tembak, air kena tanah liat, pecah. Bila pecah tuan-tuan, tinggal konkrit. Bila tinggal konkrit, Abu Bakar Redha kata, General, tembak dengan peluru berpandu. Bila tembak tuan-tuan, berkecai. Bila berkecai tuan-tuan, tentera Yahudi lari habis. Menyebabkan tuan-tuan, apabila presiden dia, nama Mushi Dayan, yang mata dia buta sebelah ni. Orang tanya, pemberita tanya, kenapa tuan boleh kalah dalam peperangan 10 Ramadan? Dia kata apa? Kami berjuang untuk mempertahankan negara, untuk kami bina negara. Tetapi mereka, dia tuduh mereka tu tentera ikhwan. Mereka berjuang bukan pertahan negara, mereka berjuang untuk mati. Mereka mati masuk syurga. Ini pelik, dia kata. Pelik tuan-tuan. Tentera Mesir, tentera ikhwan, tembak mati syahid. Mereka jangan tembak. Ni tembak. Mati syahid. Lalu mereka kalah tuan-tuan. Sebab apa? Mereka tentera ikhwan takut bala umum datang. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kita dalam hijrah ni, apa yang kita kena buat untuk jihad ini? Jihad ni tuan-tuan bukan lawan musuh saja. Di antara jihad yang pertama, aksar sahabat kata apa? Jihadul asghar ila jihadil akbar, jihadun nafs. Jihad yang kecil kepada jihad yang besar ialah jihad hawa nafsu. Inilah tuan-tuan, saya nak bagi tahu ni anak-anak muda yang hadir malam-malam ni. Alhamdulillah boleh datang. Boleh datang dengar ceramah. Dulu mana ada. Kita buat ceramah agama, kebanyakan yang datang bakar-bakar jenazah ya. Duduk depan tu. Saya pernah mengajar tuan-tuan dekat Alostar. Ni yang duduk depan ni semua pencen dah. Saya suara saya kuat. Encik! Ustaz slow sikit. Saya tahu kenapa? Nanti kami syahid. Allahu Akbar. Saya pergi minggu kedua, minggu ketiga tak pergi terus tuan-tuan. Sebab dia orang marah saya. Pernah di Shah Alam, section 12. Saya buat kuliah subuh. Kebanyakan pencen semua duduk depan ni. Selalu ustaz datang tengok-tengok semua pencen. Dia orang cerita mati lah. Mati alam barzah. Mati alam barzah. Hari tu kuliah subuh saya buat lawak tuan-tuan. Dia orang gelak. Gelak pun tak larat dah tuan-tuan. Habis-habis. Alhamdulillah ustaz. Selalunya kami ni kalau ustaz lain ceramah mesti mati barzah sakratul maut.
Ustaz buat kuliah subuh, Ustaz tak larat gelak. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz. Agak-agak lah memang kami nak mati dah. Dia kata, buatlah lawak sama tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, Alhamdulillah lah perkembangan baru. Tengok anak muda datang. Datang tuan-tuan, kadang-kadang simple lah. Kan? Pakai seluar jean, baju t-shirt, kupiah pun tak pakai. Itu biasa trend. Macam dua malam lepas saya forum dengan Ustaz Haslin. Tuan-tuan, Ustaz Haslin forum dengan saya di Jitra. Penuh anak muda ni. Kutipan derma dapat 16,000. Anak muda duduk depan-depan ni. Orang gelak dia. Bergegak memang tempat duduk. Dia kata, ya Allah, hang agak slow sikit ya. Yang pakcik tua-tua duduk tepi pokok. Gelak pun tak. Kata korang tu, kata korang, aku kau geram tuan-tuan. Abang tengok hak tua-tua semua duduk tepi pokok lembah. Ni anak muda tengok duduk depan ni, semangat tuan-tuan. Ni nama ada semangat jihad. Baru kita nak hijrah. Kita ada hawa nafsu, nak lawan macam mana? Mai datang dengan ceramah. Datang program-program agama. Bukan senang bang. Saya baru balik. Allah. Datang apa ni? Baru balik daripada Aceh tuan-tuan. Sebelum hari raya Aidul Adha. Alhamdulillah, rupanya di Aceh saya famous tuan-tuan. Famous YouTube tu. Dia orang tak panggil YouTube, dia orang panggil YouTube. Saya sampai. Assalamualaikum Pak Ustaz. Oh, terima kasih datang Aceh. Oh, saya kata alhamdulillah. Malam ni Pak Ustaz ada ceramah. Tengok sampai di benda Aceh tu, ni billboard. Hampir 10 billboard punya besar-besar. Selamat datang. Dia tak panggil billboard, dia panggil baliho. Selamat datang Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Aslin, Raihan. Saya ceramah Ustaz Aslin dengan Raihan di Bandar Aceh, buat di dataran Baitur Rahman. Yang sambut saya Wali Kota Datuk Bandar. Penuh ni. Saya ceramah. Saya dululah ahli panel pertama. Alhamdulillah ceramah. Bila ceramah tuan-tuan, menangis tuan-tuan. Bila menangis, kita lah tuan-tuan mula-mula mukadimah. Biasalah kan. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak kantor, kepala-kepala bapak. Yang Ustaz Haslin gelak. Aku tahan gelak pasal apa? Hang sebut kepala bapak. Kepala bapak biasa kita. Apa nama orang Aceh dia? Kita kalau kepala bapak marah tuan-tuan. Kepala-kepala bapak depa biasa tak gelak pun. Akhirnya tuan-tuan kita ceramah, ramai yang hadir. Rupanya di Aceh tuan-tuan, alhamdulillah, sambutan Islam ini cukup hebat. Ni baru ni, 2 minggu lepas Raihan pergi pula ajak saya. Saya tak boleh, saya program banyak. Saya nak pergi Palestin tapi tak boleh pergi tuan-tuan. Ni sambutan cukup hebat. Wali kota dia, Datuk Bandar dia perempuan. Cantik tuan-tuan, tapi Islamiknya. Wali kota tu bagus. Alhamdulillah tuan-tuan, dia bawa tempat-tempat ni. Dia cerita, Pak Ustaz, sebenarnya Aceh dulu bila datang tsunami ada hikmahnya. Mati hampir 300,000. 300,000. Saya pergi satu tempat tu, nama Malabuh. Dia orang panggil Melbourne. Malabuh tu hampir 100,000 mati semua. 300,000. Tuan-tuan bayang, Kuantan ni penduduk berapa? 100,000. Maksud dia 3 kali Kuantan ni mati semua. Kecuali saya yang tak mati. Sebab saya orang Pulau Pinang tuan-tuan. Tuan-tuan mati semua. Tak ada apa. Malabuh tu tinggal hampir dekat 1,000 orang. Satu lagi tempat tuan-tuan, ada seorang tok imam. Dia duduk di atas bukit, kebun dia. Dia pergi kutip buah-buah. Tiba-tiba orang yang duduk atas bukit tu pakat turun. Sebab dia orang nampak pokok kelapa jatuh terbalik. Rupanya dia orang tak tahu air datang setinggi pokok kelapa. Hampir 100 meter, 3 penjuru. Dia duduk di atas. Tengok-tengok tuan-tuan, bila datang tu, dia orang turun bawah, mati semua. Bila mati semua tuan-tuan, saya jumpa dengan imam ni. Imam ni seorang yang baik tuan-tuan. Seorang yang hebat dia. Orang yang hebat, Allah selamat dia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, anak muda sekarang alhamdulillah satu perkembangan baru. Termasuk di Aceh, anak muda sambutan cukup hebat. Hari Jumaat ni bila dengar khutbah penuh ni. Penuh tuan-tuan. Khutbah bukan macam biasa. Khutbah tak macam Kuantan. Kuantan khutbah macam mana? Aceh ni khutbah tak ada teks. Alhamdulillah. Saya fahamlah. Sebab cara dia cakap tu lebih kurang lah. Sebab bila saya tanya, kenapa saya cakap Kedah boleh faham dia Aceh? Dia kata kami dengar utub ustaz, kami faham, dia kata.
Saya kata macam mana boleh faham? Dia kata kami faham sebab banyak saudara kami berada di Pulau Pinang. Saya kata siapa? Di antaranya Tengku Zakaria Ngak Putih. Tuan-tuan tahu tak siapa? P. Ramli orang Aceh, tuan-tuan. Jadi dia orang faham bahasa utara, tuan-tuan. Jadi saya cakap utara, tuan-tuan faham tak? Faham, alhamdulillah. Tak faham pun hanggup je lah buat faham. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, perkembangan juga hebat. Baca khutbah menggegarkan. Imam tu, tuan-tuan, dia baca surah ni, ya Allah. Saya semayang Jumaat, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dengar sedap. Imam Kuantan sedap tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita belakang, bila nak habis Pak Imam? Khutbah, Wallahu Akbar, Alhamdulillah. Dia akan ingatkan tsunami. Ingat tsunami sudah 10 tahun. Ingat tuan-tuan apa yang berlaku apabila kita tinggal agama. Dulu dia cerita dalam khutbah tu. Sebab kami ada. Dia kata apa? Dulu di kawasan ini berlaku banyak benda kurafat. Di antaranya kubur-kubur wali-wali dipuja dengan dibuat, dipasang lilin, diminta macam-macam. Alhamdulillah Allah bersihkan kubur wali. Ada satu wali, tuan-tuan, kubur dia tak jadi apa. Yang lain mati habis, tapi Allah selamat. Tuan-tuan ingatlah Allah. Itu khutbah Aceh. Kuantan ada macam tu tak? Alhamdulillah, kita hendaklah sambut hari kemerdekaan. Kita hendak bersemangat, tuan-tuan. Yang duduk bawah semua semangat. Saya pernah masa sambung master, tuan-tuan, dekat Universiti Insaniah. Tepi universiti tu ada satu masjid. Yang baca tu, tuan-tuan, profesor. Alhamdulillah, kita menyambut 16 apa? Hari Malaysia, September. Hari Malaysia yang menggabungkan Sarawak, Sabah dan Malaysia. Hendaklah kita bersatu dengan semangat Hari Malaysia. Semua dengar pensyarah, student. Ada seorang pensyarah tu, tuan-tuan, duduk sebelah saya. Dia dah berumur, tuan-tuan. Dia dengar-dengar, kita bersemangat, dia semangat. Tiba-tiba dia belah ni. Lepas tu belah ni. Saya kata mesti belakang. Tiba-tiba dia belakang, berdebum jatuh, tuan-tuan. Terangkat kain, haram spender apa tak pakai. Angry Bird tu dia. Allahu Akbar. Tu macam mana, bang? Sebab tu kalau boleh, tuan-tuan, ni tengok Aceh. Dia bagi anak muda. Saya baca khutbah, alhamdulillah anak muda, bangunlah kita menyambut hari kemerdekaan. Tuan-tuan menyambut ini dengan semangat wajah. Woi, jangan tidur. Baru betul, betul tak? Ini dengar semangat. Tengok baru ni Imam Masjid Negara. Jadi kes tu, saya pergi Mesir, tuan-tuan, dia orang hentam saya. Dia kata apalah, dia kata, tuan-tuan, sepatutnya saya pun susah hati kadang-kadang jadi imam. Kena pakai helmet, bang. Takut kena tumbuk, tuan-tuan. Kita nak tegur sikit lah. Kalau lah live malam ni kan, sepatutnya tu imam tu kan, bila dia kena tampar kan, dia dah bercakap, dia dah batal, betul tak? Dia dah batal semayang. Tapi wuduk batal tak? Tak batal. Bila tak batal, dia boleh kata, tuan-tuan, kita berhenti semayang, kita mula semula. Bila mula semula, orang belakang, Allah, mula semula. Semua pening, tuan-tuan. Sepatutnya macam mana, bang? Sepatutnya buat macam mana? Sepatutnya dia dah batal. Tariklah yang belakang imam nombor 2, betul tak? Kamu naik. Aku nak tumbuk dulu. Kalau saya tumbuk dulu, bang. Ganti. Bang kan. Kita dah batal, betul tak? Batal semayang. Wuduk tak batal. Tarik imam nombor 2. Dia naik, kita masbuk dah di belakang imam nombor 2. Betul tak? Ya, itu betul. Tarik. Kamu imam. Ya, aku batal lah. Dia cakap tak salah. Jangan pula. Tak apa, okey, line clear. tak boleh lah. Jadi yang imam ni langkah tak ambil mikrofon, sangkut dekat. Imam, aku makmum. Selesai dah member tu. Kan, dia apa, Allah Akbar. Itu betul. Ini, tuan-tuan, kita mula semula. Bila mula semula, orang belakang problem tu. Allah, bismillah, semangat ni. Mula semula. Pening tu, tuan-tuan. Macam pernah berlaku di saya berceramah di Kulim. Di Kulim, tuan-tuan, ada seorang tu imam. Dia mengajar Munatul Musalli. Bak semayang ni. Dia kata 3 tahun, ustaz. Satu pagi, ustaz, saya datang semayang subuh. Saya jadi imam.
Bila jadi imam ustaz, saya rokok, saya sujud, i'tidal sujud. Bila sujud ustaz, sujud yang kedua, saya terkentut ustaz. Bila terkentut, saya pun bangunlah. Saya ambil mikrofon, saya letak atas tikar sejadah. Jadi dia orang duk sujud lagi. Dia orang nak bangun rakaat yang kedua. Bila nak bangun, saya tu, macam mana nak buat? Saya pun Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, dia orang pun bangunlah. Bangun, dia orang tak bangun. Dia orang pakat tengok, imam. Imam duduk berdiri. Jadi saya pun dalam hati, yang duduk depan saya ni mengaji Muniyatul Musalli ni hampir 3 tahun dah. Kamu jadi imam. Bila kata kamu jadi imam, tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia terkejut. Bila terkejut, dia tengok mikrofon ada tikar sejadah, atas tikar sejadah. Dia buat macam mana? Dia merangkak. Dia pergi ambil mikrofon, dia sangkut. Tak. Lepas tu bangun. Allahu Akbar. Saya kata, kita boleh bergerak dalam sembahyang ni 3 rukun ya. Abang bukan 3 rukun, merangkak macam harimau. Lepas tu dia kali, tu nak buat macam mana? Lingkup habis tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, wahai anak muda, kita kena ada ilmu. Kita kena mengaji. Bila mengaji tuan-tuan, nafsu kita ni kita dapat lawan. Tengok macam malam hari ni. Tuan-tuan tunggu, nak lawan hawa nafsu, nak dengar ceramah saya sampai pukul 12. Boleh tunggu? Boleh, hamba tunggu, aku nak balik. Aku pun tak larat tuan-tuan. Dah lah tak makan lagi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, yang pertama, lawan hawa nafsu. Lawan macam mana? Kita nak buat maksiat, anak muda, fikir apa yang akan berlaku selepas kita, selepas mati esok. Baru kita, ya Allah aku tak nak buat. Ni orang hantar mesej kat saya tuan-tuan ni. Seorang Cina nama apa? Hong Leong. Bukan Holong Beng. Dia hantar mesej, Ustaz, banyak ceramah Ustaz di YouTube tersentuh hati saya Ustaz. Tapi saya bukan Islam Ustaz. Ustaz, baru saya nampak Islam ni bagaimana. Tapi saya tak mau masuk Islam lagi. Tak mau masuk. Dia ambil, Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Dia ambil kat siapa tu, dia forward kat saya. Tapi dia bukan Islam. Hidayah mungkin tak dapat lagi. Pernah berlaku ada seorang Cina tuan-tuan di Pulau Pinang. Saya jumpa dia. Nama dia Melan. Dalam YouTube saya cerita. Dia cakap Melayu. Jumpa saya. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Saya sihat alhamdulillah. Ustaz, ceramah Ustaz semalam sedap. Saya tanya, kamu dengar ke? Dengar. Kamu bila nak masuk Islam? Tak tahu nanti lah. Dia kata, Ustaz, pernah berlaku kat saya Ustaz. Saya orang Johor. Orang Muar dia kata. Suami saya orang Pulau Pinang. Kami hari raya puasa kami balik. Raya Cina dia tak balik. Dia balik-balik tuan-tuan. Masa tu kan banyak kereta-kereta pakat balik orang Melayu. Ada satu kereta aksiden dia tak. Bila aksiden Ustaz, saya dengan suami saya turun tengok yang aksiden tu orang Melayu Ustaz. Kepala dia pecah ni. Saya pun tengok dia. Bila tengok dia, orang Melayu pakat turun. Jadi orang ingat yang bawah tu saudara saya Cina. Sebab muka saya Cina. Saya kata tak ni Melayu ni angkat, tolong. Sampah tak mau tolong. Bila tak mau tolong Ustaz, saya angkat yang cedera tadi, parah tadi. Masuk kereta saya. Saya panggil seorang, marilah teman, nanti dia jadi apa-apa dia susah. Dia tak nak. Jadi saya bawa, suami saya bawa, saya rebakan ni mangsa tadi, kepala pecah ni. Masa dia duduk atas kereta saya, Ustaz, saya tengok dia nazak Ustaz. Dia boleh habaq ni. Nazak Ustaz. Jadi bila saya tengok nazak, saya tengok dia dalam keadaan macam nak mati dah. Ustaz, saya mengajar mengucap dekat telinga dia, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba dia sebut Ustaz, dia mati Ustaz. Ustaz macam mana? Saya mampus. Dia bukan Islam. Ajar kepada orang Islam mengucap untuk mati. Saya nak jawab macam mana? Tak apa. Minggu depan saya datang. Sampai sekarang aku tak pergi dah tuan-tuan. Nak jawab macam mana tuan-tuan? Dia bukan Islam. Ajar orang ni Islam mengucap mati dalam kalimah syahadah. Dia tak Islam. Tuan-tuan, Tuhan tak bagi hidayah. Kalau tuan-tuan pergi Pulau Pinang, pergi dekat Pajak Song, Ponsu 1000, ada satu kedai homemade. Tuan-tuan cari Melan, muka Cina tapi cakap Melayu punya pasal. Fatihah boleh baca
tapi Tuhan tak bagi hidayah kat dia lagi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dapat petunjuk ni, yang dapat dah tuan-tuan taufik, kita dapat hidayah ni, pegang elok. Kita lawan hawa nafsu kita untuk cari ilmu Allah. Yang kedua, jihad apa? Jihad harta. Tuan-tuan, saya buka Mahat Tafiz 2 minggu lepas. Ada seorang hamba Allah, Ustaz, saya nak wakaf tanah sebelah tanah Ustaz. Tanah tu tuan-tuan, harga dia 900,000. Dia wakaf semua. Bila wakaf semua, saya kata, makcik, cikgu, terima kasihlah. Dia kata, Ustaz, inilah bekal saya di akhirat. Dia sanggup tuan-tuan bagi harta untuk pembangunan Mahat Tafiz. Kita nak bagi RM1 pun tak nak. Saya bukan Mahat Tafiz, ada yang datang, Ustaz, saya bagi beras. Ada yang, Ustaz, saya bagi gula. Ada yang datang, Ustaz, saya bagi kotiau tiap-tiap minggu. Ada yang, Ustaz, saya bagi toge. Bagi toge bukan sikit, 10 kilo. Budak yang masak Indonesia, pagi masak cucur toge, tengah hari sayur toge, malam kabu toge. Budak, Ustaz, muka macam toge. Saya kata, hampa komplain banyak ah. Orang bagi sudah terima. Alhamdulillah, mereka jihad untuk membantu Mahat Tafiz. Mahat Tafiz saya, Mahat Tafiz Sukan. Kalau orang Kuantan pergi, tuan-tuan layari Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Dalam Google ataupun Waze ada. Pergi tengok. Alhamdulillah datang, Ustaz, Mahat Tafiz Sukan, saya nak buat kolam renang. Buat kolam renang tuan-tuan, 187,000. Jadi siapa yang pergi sana, tuan-tuan boleh sewa, ada chalet, ada kolam renang. Tuan-tuan datang mandi, saya buka sampai ke pagi. Datang pukul 12, tak bawa sumin terang, terjun dengan kain tersebut. Tarap dah. Terjun, boom. Siapa tak kacau tuan-tuan, kita bubuh pagar tuan-tuan. Yang perempuan pun terjun sama. Tak ada masalah. Macam ayah saya bawa pergi Sri Malaysia. Kita mandi tuan-tuan. Dia datang pukul 8.30 nak mandi juga. Ayah tak bawa sumin terang. Dia tak pakai kain boleh tak? Tak payah. Dia turun juga pakai kain. Dia turun, boom. Mak Saleh naik habis. InsyaAllah. Mak, tapi saya tak ada masalah. Sebab wakaf orang. Tuan-tuan, malam ni saya nak lancarkan kutipan derma untuk bantu tuan-tuan pembinaan masjid, betul tak? Nak bina masjid. Apa salahnya malam ni kalau tuan-tuan ada banyak, bagi banyak. Bagi banyak tanda ada. Bagi sikit tanda prihatin. Siapa yang ada duit keluar tuan-tuan. Mana petugas tolong kita kutip derma malam ni. Siapa yang ada banyak bagi. Aku ada banyak ni, kubur di atas tuan-tuan. Ini insya-Allah. Mana petugas? Woi! Mana dia? Lambat betul ya. Yang beg yang warna merah ni. Seorang tak? Ada lagi. Tak. Mana dia? Woi, cepat. Keluar dah tuan-tuan. Yang warna merah ni tuan-tuan. Tuan-tuan masuk dalam tu. Masuklah. Abang pergi semua tuan-tuan. Pergi semua abang. Abang bawa sampai belakang, terus balik dalam rumah. Jangan. Tolong tuan-tuan. InsyaAllah kita bantulah tuan-tuan untuk pembinaan masjid. Tak rugi. Siapa yang bantu, masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang nafkah pada jalan Allah seperti mana satu biji benih tanam keluar 7 cabang. Setiap 7 tabang 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda jadi 1,400. Tak rugi bang. Tuan-tuan bagi dekat masjid. Masjid bubur aircon sejuk. Kita dapat pahala dalam kubur. Harap-harap kubur kita sejuk. Kita bagi dekat masjid. Masjid bubur kapet. Orang duduk, kita dapat pahala. Masjid buat apa pun, kita dapat pahala. Itulah harta kita di akhirat. Mana yang kita nak bawa pergi akhirat? Rumah kita tinggal bang. Kan kereta kita tinggal. Ada orang kata, Ustaz, kalau macam tu kereta tak payah belilah. Tuan-tuan, kereta kena ada. Jadikan dunia ni mazra'ah akhirat. Untuk kita tanam jambatan kita akhirat. Jangan kita jadikan dunia kita melenggu kita. Dunia untuk pergi akhirat, tak ada masalah. Tuan-tuan nak pakai cantik, pakailah. Tuan-tuan nak pakai baju 1,000, tak ada masalah. Tapi kalau pakai 1,000, bubuh dalam masjid RM1, kedekut tuan-tuan. Apa salahnya? Baju 1,000, bubuh 50 tiap-tiap minggu, RM50. Kalau RM50 malam ni tuan-tuan, kita boleh dapat kalau 55 25,000. Betul tak? Ini bubuh RM1, campur-campur mesti 2,500 ya. Tu pun kalau bagi RM1. Ni ada yang tarik-tarik bunyi kurang.
Oh, dia baru tahu ustaz, duit jatuh. Duit jatuh, menteri kata jangan susah hati. Barang murah. Murah pada otak hamba. Saya pergi Kuala Terengganu tadi. Dia tulis ikan temenung. Tuan-tuan tahu tak ikan temenung? Ikan temenung tu ikan kembung. Saya rasa mungkin orang utara. Tengok-tengok RM14. Ikan temenung. Saya kata temenung 14. Dia kata temenung 14 ustaz. Kalau buka mata 26. Allahu Akbar tuan-tuan. RM14. Patutnya duit jatuh harga murah. Murah apa? Lagi mahal tuan-tuan. Jadi tak apa. Tuan-tuan nak bagi harga duit kita, bubuh dalam tabung. InsyaAllah tuan-tuan. Macam 2 malam lepas dapat 16,000 untuk pembangunan masjid Masjid Asy-Syakirin di Jitra. Ni ramai yang hadir ni, penuh anak muda. Bakal bubuh. Alhamdulillah. Tapi ada satu yang paling menarik. Ada seorang hamba Allah, perempuan. Dia masuk dalam tabung itu rantai leher. Rantai leher itu berharga hampir 5,000 lebih. Makcik kalau ada rantai bubuh lah, makcik tak rugi. Ada rantai ke, ada gelang ke. Tu. Habis lagi. Jangan bawa balik pula. Patah balik Patah balik. Saya pergi tengok jalan balik terus tuan-tuan. Balik aku sumpah jadi batu. Patah balik. Kutip semua ni. Makcik tak bubuh lagi ni. Tengah-tengah ni tak ada ni. Tu makcik semangat. Tak payahlah tarik dalam tu, yang luar sudah. Lagi tercabut yang tu. Agak-agak boleh. Tuan-tuan yang dikasih, kita sambung balik. Jihad harta kita tak rugi bang. Lagi jihad apa? Jihadun nafs, jihadul mal. Satu lagi jihad apa yang paling untuk kita nak buat? Kalau boleh tuan-tuan, jihadun nas. Jihad dengan manusia. Jihad manusia ni cukup susah. Kita ada mak ayah, kita nak tarik mak ayah kita untuk masuk syurga bukan senang. Kita ada anak, nak tarik anak kita masuk syurga bukan senang. Kita ada isteri, nak tarik isteri kita masuk syurga bukan senang. Kita ada suami, nak suruh suami kita masuk syurga bukan senang. Sebab tu tuan-tuan, saya nak bagi tahu bagaimana kita nak tarik mereka masuk syurga. Ada 2. Pertama, kita jangan sombong. Ini kita suami sombong, isteri sombong, tak boleh didik. Dengar ceramah, suami kata, "Yang, jom kita dengar ceramah Ustaz Abdullah Khairi." Dia kata apa? Ceramah apa? Duk jerekah orang. Dia pangkah awak lah. Jangan pangkah. Saya bukan calon pihak raya. Saya penceramah bebas tuan-tuan. Ni dengar ceramah dulu. Pertama apa? Jangan sombong. Kita kalau sombong masalah. Saya nak cerita. Saya dalam YouTube cerita. Tuan-tuan ingat tak? Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah ialah masjid di USJ. Di Shah Alam. Di Selangor. Masjid ini masjid kedua terbaik Malaysia. Masjid pertama, Masjid Puchong, As-Salam. Masjid kedua, Al-Falah. Masjid ketiga, At-Taqwa, di Taman Bertam Indah, Pulau Pinang. Masjid dekat sini nama apa? Asy-Syakirin. Asy-Syakirin 186. Terbaik Malaysia. Lambat lagi ya tuan-tuan. Masjid Al-Falah, saya dijemput oleh bekas CEO Proton, pengurusi dia. Dia telefon, "Ustaz, boleh datang tak ke Masjid Al-Falah?" Saya tahu okey. "Ustaz, saya ambil flight." Saya pun naik flight. Saya tak tahu kata dia tu ialah Datuk Seri Zainal. Sampai-sampai dia sambut saya. "Allah, Datuk." Saya ingat siapa dia. Saya lah Ustaz. "Jom nak kereta saya." Saya pun pergilah nak kereta. Tengok kereta dia setengah juta. Kereta dia yang ada lubang 4 tu. Tuan-tuan tahu tak kereta apa? Proton lubang semua. Lubang 4 tu. Audi. Saya naik. Duduk tu. Oh, dia ikut badan. Proton ada. Krok. Lah kali keluar terajang. Ni cermin ni. Nak bayar tol. Bila dah tarik, waktu nak naik tak boleh. Suruh bini tekan kita tarik. Dulu tuan-tuan. Ini. Saya pun sedapnya tu. Ustaz pakai seat belt. Saya pun tarik. Zup. Oh, dia tarik ikut badan tu. Proton ada. Tarik. Lah tak. Tarik. Ush, dah tu. Sedap tu. Kereta mahal kereta. Dia pun pergi bawa.
Sampai rumah dia, Allahu Akbar, rumah dia ada BMW lagi. Ada kereta lagi. Dia pengusi Proton bekas, tapi Proton pun tak pakai. Kurang ajar betul dia ni. Kan? Saya tengok, masuk. Rumah fully aircon. Datin mana, Datuk? Datin dekat Melbourne. Buat apa? Anak saya 2 orang hafal Quran di Melbourne. 2 orang hafal Quran di Melbourne. Datin tiap minggu, 2 minggu sekali. Ustaz, tak apalah, datin tak ada pun tak apa. Kami makan dah siap lah. Rupanya ada chef masak. Saya pun duduklah pukul 7 pagi. Tengok meja panjang ni. Sana nasi. Macam-macam nasi. Tengah ni kuih. Berandam. Kuih macam-macam lah. Tak berendam, tenggelam, semua ada. Tengah ni buah anggur, buah apple, buah dragon fruit, buah nangka apa dah. Pukul 7 pagi makan buah nangka. Dalam hati, kentutlah aku ceramah lagi. Saya makan. Sedap Ustaz. Datuk sedap. Dia tahu memang buah nangka sedap. Bagus dia kata, buah angin. Saya makan semua. Habis saya dengar. Ni Datuk ni sembang. Ni bilion. 2.6 bilion. Bukan yang tu. Bilion ni. Habis saya tanya, Datuk, apa yang bilion ni? Alah Ustaz, saya dah pencen dah Proton. Kami 2 orang ni bincang nak beli telaga minyak di Aceh. Harganya hampir 2.2 bilion. Ni bincang nak beli telaga minyak. Di Aceh tu 2.2 bilion. Setor kaya Datuk, kaya. Itu murah lagi Ustaz. Ada satu lagi di Dubai Ustaz, 200 bilion. Yang ni pun nak beli juga. 200 bilion. Anak murid saya bawa naik van, pergi buat khasidah. Pum naik. Dia orang bagi RM10. Naik van tu. Ustaz, kaya. Saya kata kaya RM10, 2.6 bilion kaya. Ada RM10 kaya, tuan-tuan. Tu bukan kaya saya. 2.6 bilion kaya. Ni, Datuk hebatnya. Apa Ustaz? Jom kita naik kereta saya pergi masjid. Saya bawa sampai masjid. Tuan-tuan pergi Masjid Al-Falah, kedua terbaik Malaysia. Sampai mihrab dia macam Masjid Nabawi. Cantiknya. Tiang macam Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Masuk. Fully aircon. PA system dia lebih kurang macam ni lah. Bila sebut halo. Tolak sikit. Halo. Bila azan, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Ini masjid Syakirin. Allah. Dia bunyi, bukan bunyi suara, bunyi mikrofon. Ni bagus. Ini patutnya bubuh dekat masjid. Bagus betul. Kan? Bila kita baca Fatihah, ekor sikit. Aku PA sedap ni. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Kita belakang. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey tak? Duduk belakang. Bau sedap kan? Kita baca Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belakang. Tak tahu Pak Imam Allahu Akbar. Kita Allah lupa baca Fatihah. Ini Alhamdulillah Rabbil. Macam ni, tuan-tuan tengoklah YouTube. Tengok tak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tengoklah YouTube. Takkan pun tak tengok. At-tahiyyatul mubarakatuh.
Aku tengok gelap amboi. Dalam YouTube ada. Oi, kita nak sembahyang oi. Agak-agak bagi elok lah. Ini Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba bayang datang jumpa saya. Ustaz, lama tak jumpa. Aku boh tu tuan. Kan? Cakap dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang pelik tu yang Ustaz Azhar kata, kita ni nak sembahyang kena ada ilmu bang. Tak ilmu itu yang berproblem tu yang jadi problem. Ada yang sembahyang Allahu Akbar. Allah Akbar. Orang sebelah. Betul. Saya pernah tuan-tuan di Kuala Nerang. Dia jumpa saya, Ustaz, lama tak datang masjid. Kita dah tak panggil. Ni kami panggil lah Ustaz ni. Alhamdulillah Ustaz boleh datang. Imam baca punya sedap, dia duduk sebelah saya. Usalli. Saya dengar aku. Dia ada usalli. Allah. Bar. Saya tak ada khusyuk langsung tuan-tuan. Lepas tu amin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Kita dah habis dah dengan kita wa ya paling teruk waladhdallin waladhdallin. Kita kita apa ini? Tuan-tuan nak semayang simple lah. Allahu Akbar, tengok tempat sujud, betul tak? Ni awak yang jadi macam tu. Yang paling teruk at-tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu dia goyang. Saya bila nak habis tak tahu. Ganggu. Apa salah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Dia duk tulis tuan-tuan saya. Aku semayang tak ada khusyuk langsung Ustaz. Allahu Akbar. Dalam hati kepak Juma. Tu yang saya cerita pernah berlaku. Saya jadi imam dekat ada satu tempat nama Bukit Tembaga. Masa tu Ramadan tuan-tuan. Kita Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Biasalah kita nak bagi khusyuk ni pejam mata. Sebenarnya makruh. Kan? Tengah duk baca khusyuk tu tuan-tuan, baca surah. Baca surah pun amma yatasaalun ya, amma yatasaalun anin naba'il azim. Tengah tu dia orang buang tu bom. Apa bom bola bom tu lah. Tengah-tengah merah depan. Boom. Saya apa ni? Lupa tu oi. Allahu Akbar. Last sekali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Habis-habis bagi tazkirah. Saya marah betul. Apalah tuan-tuan ni? Kan? Budak-budak tak jaga tengah semayang buang bola bom ni. Ada seorang ustaz saya nak tanya, apa hukum ni jual meracun? Saya kata haram. Apa hukum beli meracun? Haram. Ustaz, apa hukum main meracun? Haram jadah. Kita berapa haram jadah? Tak haram jadah. Macam nak aku baca surah berlupa tadi. Bayang kata main-main meracun, tengah-tengah main meletup dekat tangan dia. Meletup, putus jari. Oh, jaga dia tak. Kalau putus jari, haram jadah sungguh. Allah marah. Bila tahiyat nak buat macam mana? Jari tak ada. Pak Imam, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak ada jari. Dia takkan nak buat macam ni. Kan? Orang asyhadu an la ilaha, dia orang tengok apa pelik. Takkan nak buat macam tu. Lain kali dia buat macam mana? Dia buat macam tu. Dia buat macam tu, malaikat marah. Aksi lucah tuan-tuan. Kalau malaikat marah jari tak ada, main meracun, siapa yang marah dekat Pahang ni? Kalau jari tak ada, siapa marah? Siapa marah? Perdana Menteri kita marah. Kan? Dia main dekat ni, taman ni. Dia duduk sana buat stage macam ni juga. Dia pun kata, satu. Kita jari tak ada. Orang sebelah, weh apa weh? Satu. Dia pun, weh satu. Lain kali.
Minum dulu. Hang gelak tak? Gelak dia ni. Saya lantik dia 40 tahun akan datang. Perdana Menteri Malaysia. Tuan-tuan, sebab tu ni kita nak semayang Allahu Akbar. Bang, tengok tempat sujud lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumid. Sebut satu-satu dalam hati ni. Baru dia datang khusyuk bang. Nak cerita tak reti lah. Siapa yang pernah dapat, dia dapat. Ni kita tuan-tuan tak khusyuk semayang macam mana bang? Kita nak lawan dengan hawa nafsu kita. Nak lawan dengan manusia yang banyak duk kacau kita. Dan nak lawan yang ketiga, yang keempat apa dah? Syaitan duk ganggu kita. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan baca dalam Muniyatul Musalli, di antaranya apa? Bila angkat takbir, datang was-was. Allah. Puh, tentu. Allah doa. Puh, tentu. Tengok pengurusi JKK. Allah. Puh. Kenapa ludah saya? Was-was tu. try buat tuan-tuan. Pernah berlaku tuan-tuan, saya nak cerita di satu masjid. Dia semahyang tuan-tuan. Habis semahyang, dia ni was-was. Habis semahyang, dia semahyang ba'diyah Jumaat. Allahu Akbar, dah habis semayang tuan-tuan. Dia semayang bukan saja was-was. Tengok ni. Asyhadu an la ilaha. Dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semayang apa? Patutnya tengok tempat sujud. Dia tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang doa lagi. Dia semayang ba'diyah Jumaat. Seorang-seorang dia. Tiba-tiba orang lalu. Orang ingat dia tak semayang sebab dia tengok merata. Jadi orang lalu depan dia, dia buat macam tu. Bila buat macam tu, dia buat tangan kanan. Orang pakat salam. Terus nak habis 400 orang tuan-tuan. Lah kali lengur. Apa? Sebab tak ada ilmu. Sebab tu kita tuan-tuan, ni nak jihad macam mana? Belajar ilmu, insya-Allah. Kawan dengan orang alim, kita buat macam mana? Baru boleh lawan dengan syaitan ni. Dia duk kacau kita tuan-tuan. Allahu Akbar, aku semayang. Datuk Harudin kata apa? Dia pergi, tarik balik. Kita semayang. Bila semayang tuan-tuan, insya-Allah kita dapat bentuk isteri-isteri kita. Suami-suami kita boleh jadi imam. Allahu Akbar. Nah, isteri kita belakang, anak-anak. Anak akan tengok, bapa boleh jadi imam. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi. Saya nak bagi tahu, jihad yang paling penting untuk tuan-tuan, untuk berpindah, untuk hijrah, macam mana? Didik anak isteri kita. Jadi manusia. Kalau boleh tuan-tuan yang ada ni, jangan sombong dan jangan lupa bila kita jadi suami tak ada sombong. Kalau suami ada bapa kita mati, kita boleh mandi jenazah bapa kita. Ni adik-adik ni, mana Perdana Menteri tadi? Lari dah, aku pecat jadi ketua pembangkang cuma. Tuan-tuan, ni boleh jadi imam. Ni anak kita ni, jangan nak jadi engineer. Anak saya nak jadi engineer. Adik nak jadi apa? Peguam. Apa jawab macam ni? Sepatutnya jawab macam mana? Saya nak jadi hamba Allah. Peguam tak semayang, tak guna. Engineer tak boleh baca Quran, tak guna. Lawyer, tengok Quran tak boleh baca, tak guna. Jadi hamba Allah. Hamba Allah macam mana? Saya cerita. Ada seorang hamba Allah tuan-tuan, anak murid saya ni. Dia ni tuan-tuan bukan pandai. Satu hari tuan-tuan, dia datang sekolah pukul 2 pagi. Dia curi wiring asrama baru. Dia tarik. Dia turun, dia bawa wire tu, dia jatuh, dia luka dekat kaki. Bila luka dekat kaki tuan-tuan, dia bawa wiring tu, dia pergi jual dekat China. Bila jual dekat China tuan-tuan, saya tahu, saya guru disiplin. Suara saya kuat. Sebab tu saya kalau cakap slow tu, Jumaat depan tak ada lah tuan-tuan. Memang suara saya kuat. Tak perlu mikrofon. Kalau saya tengok perhimpunan budak lari, tak masuk. Saya tengok, woi! Garanti lompat pagar tak lepas macam. Jadi saya guru disiplin. Saya psikologi. Saya tengok, budak ni mesti datang. Saya tengok dia datang tuan-tuan. Saya telefon mak dia. Assalamualaikum makcik. Ni mak Fadil ke? Ya. Ni nak bagi tahu ni anak makcik ni datang sekolah tak? Datang dia kata. Ya saya tahu. Saya tengok dia tadi. Makcik boleh dah bagi tanya sikit? Boleh? Anak makcik hari ni makan apa? Makcik masak tak? Masak dia kata.
Nasi lemak. Oh, nasi lemak. Lauk apa? Lauk sotong, sambal sotong. Oh, baik. Saya nak tanya lagi makcik. Anak makcik pakai spender tak? Dia tak pakai. Warna apa? Warna merah. Cantik. Lagi pakai stokin tak? Pakai. Putih atas, tapak hitam. Saya dah tanya siap. Saya terima kasih makcik. Ada apa-apa ustaz? Tak apa. Saya pun guru disiplin. Walaupun saya guru disiplin, suara saya kuat, tapi kereta saya tak pernah kena cala. Tak pernah Viper saya kena kepak. Tak pernah kereta saya kena pancit. Saya pergi, pelajar perempuan masuk asrama, masuk sekolah. Laki bangun. Bila bangun, saya pergi kat budak tu. Siapa curi wiring asrama baru? Dia orang takkan nak mengaku. Kami tak tahu ustaz. Saya pergi kat budak tu. Kamu curi kan? Mana nak tahu? Saya pergi, jangan bohong. Saya tengok kamu, saya boleh baca hati kamu. Kamu hari ni makan nasi lemak, betul tak? Ya apa? Alah, ustaz kelentong lah. Ustaz kan tahu. Kamu makan nasi lemak dengan sambal sotong, betul tak? Dia pun, alah, ustaz tipulah. Bila sebut yang ni, dia tak boleh tipu. Kamu pakai seluar spender warna merah, betul tak? Takkan dia nak buka, tuan-tuan? Betul, ustaz. Stokin atas putih, tapak hitam, betul tak? Betul, ustaz. Ustaz, hebatlah ustaz. Tengok orang ah. Kamu curi, betul tak? Saya curi, ustaz. Bila kata saya curi, saya penampar dah. Pow! Penampar saya 20 kilo. Adik, nak try main? Tampar lagi. Pow! Dia kena-kena. Ke mata semacam ya. Kamu jual berapa? Wiring ni harga RM60,000. Saya jual dekat China RM60. Saya report bapak dia datang. Saya report polis. Bapak dia kata apa? Ustaz, budak ni tak boleh buat apa lah ustaz. Ustaz nak buat apa, buatlah Fadil ni. Kami pening lah ustaz. Saya telefon polis. Polis tangkap dia. Masuk lokap 2 minggu. Lepas tu bapak dia bincang. Hantar sekolah tunas bakti. Saya pun tak jumpa dia lah. Lepas 6 tahun pergi sekolah. Biasalah cikgu pergi sekolah. Awal bulan naik kereta. Sebab gaji banyak. 18 hari bulan sampai dapat gaji motosikal. Sebab duit habis, tuan-tuan. Jadi kita 18 hari bulan naik motor lah, naik motosikal. Motosikal saya EX5 yang lama punya, Fame. Tuan-tuan tak nak Fame 90. Itulah motosikal saya. Bila 18 hari bulan ke atas. Motor saya ini, motosikal saya, minyak ada tak ada, meter sama ya. Dia tak akan naik sebab dah mati, tuan-tuan. Jadi saya pergi sekolah bubuh RM3. Sampai balik. Saya bubuh sampai balik. Saya tahu mesti ada balance baki. Satu hari saya pergi sekolah, anak saya balik tu, dia naik motosikal saya pergi mana tahu, tak bubuh minyak. Saya pergi sekolah balik mati tengah jalan. Allah, macam mana nak buat ni? Saya tahan. Siapa pun tak berhenti. 6 tahun, tuan-tuan, tiba-tiba budak yang saya tampar ni masuk sekolah tunas bakti, tuan-tuan. Budak jahat ni yang curi wiring ni, dia datang dengan motosikal RAZ. Dia berhenti. Saya tengok. Dia buka-buka helmet. Allah! Mati aku. Dia pun, Ustaz! Kenapa motosikal? Kita nak minta tolong. Minyak habis. Takkan minyak habis? Belah dia. Minyak habis. Sebab tu, wahai kakak, ni psikologi kata apa? Bila suami marah, guna nada rendah. Suami kata, masak belum? Belum lagi, bang. Betul, try. Ini tak, suami balik kerja. Bang! Dah siap! Kawan tu tengah berak, taik naik balik. Terkejut, tuan-tuan. Ini guna nada rendah. Minyak habis. Apalah motosikal minyak habis. Tak tengok meter ke? Meter mampuih. Orang utara ni mampuih tu biasa, tuan-tuan. Kan? Orang utara kalau kata mampuih, biasa. Kita orang Pahang mampuih tak? Mampuih kasar kan? Kita orang utara biasa. Tambah Johor kata mampuih. Oh, dia orang, apa ustaz ni mampuih. Saya kata mampuih tu biasa. Kami kalau orang utara bangun pagi, bangun letih. Kami akan kata apa? Letih nak mampuih. Lepas tu lapar. Lapar nak mampuih. Tapi tak mampuih pun. Lepas tu dah makan-makan. Kenyang nak mampuih. Lepas kenyang mengantuk. Mengantuk nak mampuih. Lepas tu tidur mampuih.
Puas. Mampu saja, tapi tak mampu pun, tak mati pun. Ini nak bagi tahu dekat orang Kuantan, kerana apa? Kerana orang utara di antara orang yang banyak mengingati mati. Gelak. Aku tak pernah dengar lagi gelak macam ni, tuan-tuan. Oh, sedap. Ini adik-beradik Najib Nazar ni. Tuan-tuan, kita sambung. Boleh tuan-tuan, boleh? Sejam setengah ni. Boleh. Kucing boleh tunggu, tuan-tuan tak boleh tunggu. Tuan-tuan lebih teruk pada kucing. Tak ada tunggu, nampak. Woi! Nampak? Dia tak lari, nampak? Dia tak lari. Hampa lari lebih teruk pada kucing. Kat mana tadi tak? Kan? Bila dia kata macam tu, apalah Ustaz, motosikal boleh jalan tak? Boleh. Ustaz naiklah. Saya pun naiklah. Tak apa, saya tolak motosikal Ustaz. Budak yang jahat saya tampar ni, dia tolak dengan kaki kiri dia. Oh, saya tak lengah ke? Tak apa. Budak jahat cakap macam tu lah. Mana ada budak jahat cakap, tak apalah Ustaz. Tak ada. Tolak. Tak lengah. Tak apa. Ustaz, dua lepas tengok. Sampai Petronas dia tolak laju. Saya masuk Petronas, dia terus balik. Woi. 2 minggu lepas tu saya jumpa dia di pasar malam. Fadil, terima kasihlah tolak motosikal saya. Dia kata apa kat saya? Ustaz, alhamdulillah, saya dah jadi manusia hamba Allah. Manusia hamba Allah. Saya tahu kenapa kamu kata macam ni. Ustaz, saya dah masuk sekolah tunas bakti Ustaz. Saya sekarang ni bekerja di KL. Tuan-tuan tahu tak KL? Kami duduk di penaga kawasan tepi pantai. KL tu ialah bukan Kuala Lumpur. KL itu ialah ke laut. Ustaz, saya kerja kat KL Ustaz, ke laut. Tapi saya tak pernah tinggal solat walaupun di atas perahu. Ustaz, saya ada 3 orang anak Ustaz. Anak saya semua hafal Quran macam anak Ustaz. Ustaz, saya dah jadi manusia hamba Allah. Sebab tu tuan-tuan, adik-adik ni jadi hamba Allah. Hamba Allah apa? Peguam, sembahyang tak tinggal. Peguam, boleh mandi jenazah mak. Ni adik, boleh mandi tak jenazah ayah esok? Tuan-tuan, mak kita mati, kita mandi jenazah mak. Bukan susah. Mandi jenazah Ustaz, takut lah Ustaz. Takut apa? Mandi budak 2 tahun, susah mandi. Mayat ada tak mandi mak kita? Kita gosok mata. Tahu-tahu dia muka. Woi, slow Ada tak? Mana ada? Pegang tangan. Sakitlah. Peganglah, buat macam mana pun. Masuk bawah kain. Kita gosok. Bapak kita. Ada dia kata, oi, slow sikit. Lama tak guna tu. Ambil gelak tuan-tuan. Nikah pun tak lagi. Ini mesti guna kot lain ni nampak ni. Tuan-tuan, kita jadi anak mandi jenazah mak. Allahu Akbar. Tapi kita Allahu Akbar, bagaimana kita? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bagaimana nak buat? Bila saya kata macam tu, dia kata, Ustaz, alhamdulillah saya ada anak 3 orang hafal Quran macam anak Ustaz. Saya ada 6 orang anak. 5 perempuan, seorang lelaki. Anak saya yang sulung 23. Baru ni datang seorang lelaki, anak muda, berani. Ustaz, saya suka dengan anak Ustaz. Saya nak kahwin dengan anak Ustaz. Oh, gentleman. Saya tak boleh kalau kahwin dengan anak saya. Syarat dia apa? Saya hafal Quran Ustaz. Hafal? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Ulang dan sambung. Dia pun ulang sambung. Okey, soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ulang sambung. Dia ulang sambung. Soalan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambung. Dia sambung. Okey, layak ambil anak saya yang sulung. Ustaz, belanja macam mana belanja? Orang utara kata belanja. Belanja. Mas kahwin belanja. Saya kata tak perlu. Ustaz, belanja. Ambil tanya pula. Kalau tanya, Mercedes 1, rumah banglo. Tu mas kahwin sudah. Oh, alhamdulillah Ustaz. Datang pula seorang lagi anak muda. Ustaz, saya suka dengan anak Ustaz nombor 2. Apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Saya pun Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum. Sambung. Dia sambung. Tanya lagi sambung. Alhamdulillah. Okey, ambil anak nombor 2. Ni anak nombor 3 ni kosong lagi.
Siapa nak sambung? Mai. Orang offer, weh. Pakcik tak mau. Pakcik angkat tangan, umur 60. Alhamdulillah. Aku tak mau. Mudah-mudahan boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah tuan-tuan. Anak jadi manusia. Boleh baca smite, boleh baca berdiri imam. Tolak jadi imam. Allahu Akbar. Nah, ayah belakang. Ayah kita mati. Kita sembahyang jenazah ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis Fatihah. Allahu Akbar. Kita selawat. Allahu Akbar. Allahumma ghfir lahu. Dalam hati seorang anak, ampun dosa ayahku ya Allah. Wahai anak-anak muda, jadi manusia. Kalau tak jadi, hijrah sekarang. Hijrah sekarang. Jihadun nas. Jadi manusia. Kalau suami, jadi suami yang baik. Suami yang baik apa? Saya cerita tuan-tuan. Suami yang baik bukan bagi nafkah, bagi duit banyak. Suami yang baik, pendengar yang baik. Ni suami yang ada ni, pendengar. Bila kita cakap, dia dengar. Ni. Banyak kita ni tak boleh dengar. Dengar tapi masuk, keluar. Suami yang baik dengar. Isteri kita akan bercakap satu hari 26,000 perkataan. Tuan-tuan tak percaya, nanti naik kereta tanya. Yang, apa ustaz ceramah? Dia boleh cerita daripada pukul 8 sampai 9.30. 26,000. Kakak, naik kereta nanti tanya. Bang, ustaz ceramah apa? Tahu dia kata apa? Tak tahu. Dia dengar, tapi tak masuk. Sebab dia dah bercakap pada Zuhur nanti tadi 6,998. Sebab orang lelaki 7,000 lah. Jadi malam ada tak ada apa. Tak ada apa tuan-tuan. Tapi kita suami pendengar. Bila suami isteri kita cakap, kita. Ya. Abang faham. Ulang. Boleh abang bantu? Boleh abang? Isteri kita Ya. Abang faham. Boleh abang bantu? Boleh? Ya! Ingat aku tak faham ke? Baru 2 patah kena terkah kawan tu. Baru dengar ceramah tak guna punya abang. Tak boleh pakai punya. Pendengar yang baik. Ya. Abang faham. Boleh abang bantu? Bang, kita saling memerlukan. Pernah tuan-tuan, saya kaunselor kerja dekat hospital. Dipanggil tuan-tuan, ada seorang gila naik tiang. Dia naik. Dia orang tak panggil kaunselor. Dia orang panggil doktor yang ada master. MR, Mister. Doktor ni orang gila ni. Macam mana nak buat? Kami suruh turun, tak turun. Doktor, oh mat, turun. Tak turun, aku tebang tiang. Orang gila tu lagi naik. Tuan-tuan, kadang-kadang kita memerlukan. Mereka cari kaunselor. Kaunselor tengok orang gila. Kaunselor buat macam mana? Dia tak suruh turun. Dia panggil member dia yang gila juga. Mai. Fadil, tengok. Mat, kami suruh turun, tak turun. Kamu suruh turun. Kalau tak turun, terbang. Dia pun, Mat, turun. Tak turun, terbang. Mat tu turun. Brrr. Lepas tu orang tanya, Mat, kenapa doktor suruh kamu tak turun lagi naik? Kenapa Fadil member kamu suruh kamu turun? Orang gila tu kata apa? Doktor suruh, doktor nak terbang, doktor tak buat, dia kata. Tapi Fadil garanti. Sebab dia gila. Sebab tu tuan-tuan, kita suami isteri memerlukan. Jangan sombong. Kalau boleh suami pendengar yang baik. Bila isteri cakap, Ya, abang faham. Boleh abang bantu? Boleh bang. Naik kereta ni. Faham. Boleh abang bantu? Isteri yang baik apa? Isteri yang baik. Seorang isteri yang baik, redalah apa suami ada. Suami kita bukan Perdana Menteri. Suami kita bukan Menteri besar. Suami kita perut besar. Tengok dia. Masa kahwin kakak. Ni, 36. Keramping ni. Sayap ni. Kepoi. Macam ular terung selar. 40 tahun. Tuan padi. Kakak reda tak? Reda itu bahagia. Bahagia bukan duit banyak. Bahagia bukan isteri cantik. Masa kita kahwin dulu, isteri kita 36 ni. 26, 36. Lepas 40 tahun, 82.
Abang reda tak? Reda, bahagia. Reda, bahagia. Kita, anak kita, ustaz, anak saya susah ustaz, saya tak tahu nak buat. Bang, kakak, anak kita tak boleh buat apa kecuali tuan-tuan doa banyak-banyak. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa banyak-banyak. Sebab kita bukan boleh bagi tuan-tuan hidayah kat dia. Petunjuk Allah akan bagi tuan-tuan. Doa banyak-banyak. Macam mana? Redha. Saya cerita tuan-tuan, ada seorang pekerja kilang. Dia pakai serban tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan, dia panggil saya pergi ceramah. Dia duduk depan. Dia timbalan CEO duduk depan. Rupa-rupanya sebelum dia pakai serban, dia jahat tuan-tuan. Dia pernah minum arak, pernah berzina dengan isteri orang. Rupanya suami isteri orang yang dia berzina tu kejar sekali. Suami ni bengang tuan-tuan. Suami tu tulis dalam Facebook. Daripada awal dia berjumpa dengan isteri dia sampailah masuk dalam hotel. Dia tulis daripada CEO sampai cleaner semua tahu. Tapi saya pergi mengajar tiap-tiap bulan, dia duduk di depan juga pakai serban. Timbalan CEO. Saya tengok dia, tuan, apa khabar? Alhamdulillah ustaz sihat. Ustaz tahu tak cerita saya? Saya tahu. Tahu dia kata apa? Ustaz, alhamdulillah ustaz. Saya tahu kenapa abang kata alhamdulillah. Sedangkan abang image jatuh. Dia kata tak apa ustaz. Alhamdulillah ustaz. Mereka buka aib saya di dunia ustaz. Jangan Allah buka aib saya di akhirat ustaz. Bagaimana saya nak jawab di hadapan Allah ustaz? Itu namanya redha. Wahai kakak, ada suami, redalah. Nak buat macam mana? Dulu masa kahwin, kan, malam pertama, suami kalih. Put! Kentut. Kita kalih. Perasa strawberry. 40 tahun, dia tak bunyi put dah. Kita, aku merindui kentutmu. Redalah dia buat macam mana? Sebab buasir. Tuan-tuan. Sebab tu seorang suami yang baik, tuan-tuan dengar, seorang isteri yang baik, redha banyak-banyak, insya-Allah kita bahagia. Dan yang terakhir apa? Niat kita. Jihadu wa niyah. Ni tuan-tuan datang hari ni niat elok. Kalau niat elok, kita akan dapat sesuatu. Kalau tak niat elok, balik nanti tak dapat apa. Naik-naik Ustaz Abdullah Ghani ceramah apa, tak tahu, aku gelak daripada awal sampai habis. Tapi kalau dapat sesuatu, aku dapat sesuatu. Dapat apa? Aku dapat dia cerita tu. Ada satu dia cerita tu. Naik motosikal. Yang tu aku dapat. Jadilah. Ni ada. Tak tahu aku apa, tak dapat. Aku balik-balik, aku bermeluat, aku start motosikal balik lah. Tuan-tuan. Sebab tu, niat kita kena betul. Suami kena niat betul. Isteri kena niat betul. Ni, ibu dan ayah kena niat betul. Didik anak kita jadi hamba Allah yang bertakwa. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada ciri-ciri ni, kita akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak cukup setakat itu, boleh kot? 1 jam 40 minit dah. Tak larat dah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nganga. Aku letih lapak nak mampus tuan-tuan. InsyaAllah kita datang lagi. Malam esok saya ada di Pulau Tioman tuan-tuan. Saya bukan tak nak datang di Kuantan ni, jauh tuan-tuan. Daripada Penang sampai di Kelantan dah 4 jam. Tolak sini tolak tuan-tuan, hampir dekat 3 jam. 7 jam tuan-tuan bawa kereta. Isteri saya, yang bawa, ngantuk bang. Kita bawa, yang ngantuk saja hang. Bila nak tukar ni kan, sampai sini tuan-tuan letih tak kira dah. Ni tidur tak cukup ni. Kalau tuan-tuan dengar ceramah saya, tuan-tuan tidur, tuan-tuan kurang ajar betul lah. Aku tidur tak lagi ni. Dah lah makan pun tidak. Mereka duduk ke darah, tuan-tuan kurang ajar betul tengok. Sambil gelak sambil masuk, sambil gelak sambil masuk tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi saya ucap terima kasih. Dan siapa nak bantu Mahat Tahfiz saya mengalu-ngalukan, tuan-tuan datang tengok. Mahat Tahfiz saya, Mahat Tahfiz Asy-Syafi'i. Ada kolam renang, ada chalet, ada dewan, boleh masuk 2,000 orang. Fully aircon, boleh datang buat program, tuan-tuan. Di Pulau Pinang, boleh duduk, alhamdulillah, tempat yang selesa, fully aircon. Dan Mahat Tahfiz saya sekarang baru ada 30 orang. Kita asrama sedang nak buat besar. Kalau tuan-tuan buka Facebook, Mahat Tahfiz Asy-Syafi'i memang adalah dalam tu. Dan banyak orang membantu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bantu saya, di sana ada CD terbaru saya. Baru keluar tuan-tuan, baru sebulan. Dan insyaAllah minggu depan ada buku terbaru, Sound Direct. Kena beli tuan-tuan. Buku tu bagus untuk mendapat manfaat. Walaupun ada orang hentam saya tuan-tuan. Saya dan Mahat Tahfiz, yuran 140 aja. Anak yatim free 6 orang. Tapi alhamdulillah banyak orang bantu. Macam inilah saya buat. Jadi tuan-tuan boleh dapat CD tu. CD tu dia bukan menyanyi.
Dia dalam bentuk narrator. Tuan-tuan akan dengar nanti. Sakarat! Sebuah Mercedes meluncur laju di lereng bukit. Macam itulah. Nanti dekat last kali, akan datang kepada kamu 2 orang malaikat. Maka jangan kamu gentar. Dia makhluk Allah seperti kamu. Jika ditanya kepada kamu, Man Rabbuka? Jawablah dengan tenang, Allahu Rabbi. Tuan-tuan, dengar pukul 12 malam. Bawa kereta. Lalu kok kawasan Besrah. Ada motor lalu. Wow! Syahid terus, tuan-tuan. Dapatkan CD tu, tuan-tuan. CD Hidayah milik Allah. Ada banyak dalam tu. Dan satu lagi, saya keluarkan produk gel. Siapa pergi umrah, siapa sakit lutut, sakit ni, perut buncit, sapu. Sakit kepala, sesuai. Siapa yang sembahyang duduk, bagus. Sapu dekat betis, dekat pinggang, nanti sembahyang boleh berdiri. Kemudian turun, terus masuk kubur. Ada bagus, tuan-tuan. Dapatkan gel As-Sofa, harga RM25, CD RM20. Boleh dapat dekat sana. Tuan-tuan beli dekat kereta tu, ada kereta Camry tu kan. Boleh dapatlah, bantulah Mahat Tafiz saya, tuan-tuan. Jadi dengan membantu tu, kami nak buat satu lagi Mahat Tafiz untuk perempuan, hampir 3 juta, tuan-tuan. Jadi terima kasih banyak-banyak orang Kuantan. Jadi kita jumpa lagi. Oleh kerana boleh dengar ceramah saya 1 jam 40 minit, 1 rangkap pantun. Pergi ke Dubai, membeli meruku. Kakak bye-bye. Tuan-tuan semua, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.